Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ilmu dan zikir kelebihan Al-Quran. Hadis ke-50. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a suratal kahfi kama unzilat kanat lahu nuran yawmal qiyamah min qiyamihi ila al-Makkah wa man qara'a 10 ayatin min akhiriha summa kharajad dajjalu lam yusallit alaihi. Al-hadis rawahu Hakim wa qala hadha hadis sahih ala syarti Muslim wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Kahf dengan menunaikan sebutan huruf-huruf yang betul sebagaimana ia diturunkan, maka surah itu akan menjadi nur untuk pembacanya pada hari kiamat dari tempat tinggalnya sehingga ke Mekah. Sesiapa yang membaca 10 ayat akhir daripada surah ini dan kemudian Dajjal keluar, maka Dajjal tidak akan dapat menguasainya. Mustadrak Hakim. An Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakallazi biyadihil mulku rawahu Tirmizi bab ma jaa fi fadli suratul mulk. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur selagi baginda tidak membaca surah As-Sajdah dan tabarakalladzi biadil mulk. Hadis riwayat Tirmizi. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ilmu dan zikir yang membicarakan tentang kelebihan Al-Quran. Hadis ke-50 ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Berapa kali dah kita perkenalkan Abu Sa'id. Abu Sa'id salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni geng budak-budak lah. Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah. Ni semua Nabi hijrah ke Madinah budak-budak. Umur 10, 9, 11, 12 tahun. Ni geng budak-budak. Ni kata kaki masjid lah. Budak-budak jenis kan kaki masjid. Kita kat sini tak ada suasana tu. Kita ada OBT adalah kita golongan tetapi kita gelangan geng budak-budak kaki masjid ni kita tak nampak sangat. Tapi zaman Nabi ada. Nabi dia train geng budak-budak main berlari dalam masjid. Nabi pun sonok suruh lari, Nabi peluk kan. Udah kita kena ada tu sunnah Nabi dia train budak-budak geng budak-budak Okey. Abu Sa'id Al-Khudri ni dia antara yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 1000 lebih hadis yang dia riwayatkan. Disebutkan adalah salah satu kisah yang menarik. Pernah satu ketika Abu Sa'id Al-Khudri ini dia semayang. Ketika dia semayang, datang seorang sahabat lain nama dia Abu Sa'id. Abu Sa'id ni dia datang nak jumpa lah Abu Sa'id Al-Khudri. Dia orang alim. Abu Sa'id Al-Khudri ni banyak ilmu hadis dia hafal dan juga ahlul Quran dia. Jadi Abu Sa'id ni datang nak jumpa Abu Sa'id Al-Khudri, nak tanya tentang sesuatu lah. Jadi ketika itu dia masuk, tengok Abu Sa'id Al-Khudri tengah-tengah solat. Bila dia masuk, tengok tiba-tiba dekat katil rumah Abu Sa'id Al-Khudri itu dia tengok ada seekor ular. Ular. Kemudian Abu Sa'id pun habis semayang. Abu Sa'id Al-Khudri habis semayang. Dia pun sahabat ni tadi nak bunuh ular tu. Nak bunuh betul Abu Sa'id Al-Khudri dia buat syarat. Jangan. Sampai Abu Sa'id Al-Khudri habis semayang semua. Kemudian dia pun Abu Sa'id ni ceritalah. Dia kata, kamu tahu tak ular tu tadi? Ular apa? Dia kata dia tak tahu. Dia ular ni kira binatang yang mengganggu lah. Bahaya kan. Berbisa. Tu Abu Sa'id Al-Khudri dia kata, kamu nampak tak rumah depan tu? Dia tunjuklah depan rumah Abu Sa'id Al-Khudri ada satu rumah.
Dia kata dekat rumah tu dulu, depan rumah Abu Sa'id Al-Khudri ni, dia kata ada seorang pemuda. Yang pemuda tu dia diikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi peperangan Khandaq. Khandaq ni peperangan parit. Jadi sahabat ni diikut Nabi pergi peperangan Khandaq. Kemudian bila bersama dengan Nabi, laki ni teringat dia ada janji dengan isteri dia, sesuatu hajat lah, nak selesaikan hajat dengan isteri dia. Betul dia minta kebenaran Nabi nak pergi perang Khandaq. Dia minta kebenaran Nabi, ya Rasulullah, aku teringat aku ada janji dengan orang rumah aku nak begini-begini, nak selesaikan hajat tu. Kemudian Nabi kata, okey, tak betul, balik. Dan Nabi dah pesan pada lelaki tu, bawa senjata. Dia kata, bawa senjata, mungkin ada sesuatu akan berlaku. Dia kata, Nabi dah dapat dah adanya firasat Nabi tu. Lelaki ni, pemuda ni balik. Bila dia balik, sampai depan rumah dia, tu depan rumah Abu Sa'id Al-Khudri tu, dia nampak bini dia ni dah berada antara dua pintu, duduk depan pintu. Jadi Arab ni, dia kalau perempuan, suami tak ada, tiba-tiba perempuan, isteri duduk depan rumah, dia satu benda yang aib, benda yang memalukan lah. Maksudnya, takkan dia suami tak ada, dia tengok jantan lain, itulah bahasa kasar gitu. Jadi Abu Sa'id, dia tak marah dah. Lepas tu sikit dia so, tengok kat dalam. Pemuda ni masuk dalam rumah, dia nampak ketika itu dekat atas rumah tu dan atas katil dia ada ular. Jadi pemuda ni kan Nabi dah suruh balik bawa senjata. Dia nampak, dia pun ambil panah, tarik, dia panah. Dia panah kena kat ular tu. Ular tu gelepar mati. Pemuda ni pun mati sekali. Dua-dua mati. Perawi hadis ceritakan kata, tak tahu sama ada pemuda tu mati dulu ataupun ular tu mati. Tapi dua-dua mati. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri dia cerita. Dia kata Nabi SAW dia pesan, kalau ada ular masuk rumah, dia kata, jangan kamu bunuh terus. Bukan dia cakap dengan ular. Cakap, kalau itu negara Arab ni, ular Arab lah. Kita Melayu ni cakap Melayu lah kan. Cakap sebab ular ni, dia ada ular yang jin yang dah masuk Islam. Ular ni ada, dan ular ni dalam kalangan jin yang dia berular. Jadi Nabi ajar, dia kata, kamu bagi tahu, cakap dengan jin tu, wahai ular, sekiranya kamu ni adalah jin, maka keluarlah daripada rumah aku. Dan Nabi dia pesan 3 kali. Yang kedua, wahai ular, jika kamu ni adalah jin, maka keluar dah daripada rumah aku. Kali ketiga, wahai ular, sekiranya kamu ni adalah jin, maka keluar daripada rumah aku. Dan Nabi dia kata, kalau 3 kali kita pesan dekat jin, dekat ular tu, dia tak keluar, maka tu memang ular betul, bukan jin. Maka ketika itu baru boleh dibunuh. Sebab kat Madinah dia banyak jin-jin Islam. Yang mana jin Islam ni dah bentuk ular. Jadi dekat rumah pemuda tu sebenarnya ada jin. Yang mana bila dia bunuh jin tu mati, geng-geng jin tu datang pergi bunuh pemuda tu. Kan? Dia balas dendam lah. Dan Abu Sa'id Al-Khudri dia kata, yang atas katil itu jangan bunuh. Itu jin Islam. Itu kisah menarik berkait dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Okey, dalam hadis ini disebut bahawa Nabi SAW kata Nabi, man qara'a suratul kahfi, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi. Ini biasalah. Surah Kahfi ni kita baca pada hari Jumaat dengan beberapa kelebihan dia. Kata Nabi, kama unzilat, yang mana cara baca surah Kahfi itu, kata Nabi, kama unzilat. Kita baca dengan bertajwid, betul, makhraj, sifat huruf dia bukan terkejar-kejar nak habis kan. Kama unzilat, bacaan yang terbaik sebagaimana diturunkan. Maka kata Nabi, kana lahu nura, maka bagi dia ni yang baca surah Kahfi ni, dia akan ada cahaya dia pada hari kiamat. Yang mana terangnya cahaya yang Allah beri itu pada hari kiamat, min maqamihi ilal Makkah, pada rumah dia cahaya tu boleh sampai ke Mekah. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa man qara'a 10 ayatin min akhiriha, siapa yang baca 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. Ini biasa yang kita amalkan, kita pun dah ada kan. Biasa kita amalkan 10 ayat yang akhir pada Al-Kahfi, summa kharaja dajjal, kemudian tiba-tiba takdir Tuhannya keluarlah Dajjal. Dia kata, lam yusallit alaih, maka Dajjal kalau keluar disebabkan dia amalkan 10 ayat terakhir pada surah Kahfi ini, maka Dajjal dia tidak dapat menguasai. Dajjal ni dia memang
memang satu makhluk Allah yang Allah Ta'ala berikan kelebihan pada dia. Dia boleh menguasai orang. Tapi yang amal 10 ayat surah Kahfi yang akhir ni, dia selamat daripada Dajjal. Kemudian hadis ke-51 daripada Jabir. Jabir dia sebut bahawa Nabi SAW la yanam. Nabi ni dia tak tidur. Pada waktu malam Nabi ni tidak akan tidur hatta yaqra, sehingga Nabi membaca 2 surah. Satu, Alif Lam Tanzil. Lam Tanzil ni surah Sajdah lah, yang biasa kita baca pada Jumaat. Dan juga yang kedua, Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Ini juga biasa kita amalkan. Cuma Alif Lam Tanzil ni kita belum lagi mula. Kan? Al-Mulk ni kita dah biasa dah. Lepas Insya kan? Sebelum lepas Insya kita baca kan. Alhamdulillah, ini satu amal yang perlu diteruskan. Cuma Alif Lam Tanzil ni mungkin dari semasa kita kena fikir lah. Mungkin kita split sehari baca Alif Lam Tanzil, sehari Tabaraka kan. Apa yang Nabi ajar ni kita boleh sikit-sikit ya. Kita cuba amal. Nak baca dua-dua panjang sangat pula kan. Mungkin kita boleh fikirlah nanti kita cuba buat yang terbaik. InsyaAllah melalui kita dengar baca hadis ni meresap dalam jiwa kita dan kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Wala as illa lazina amanu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sallallahu alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.